Begitulah alunan Lundai Musik Sape, Sarawak, Leleng yang merdu mengusik jiwa kepada sesiapa yang mendengarnya di Serata Buana. Selamat Hari Kawai, Gayu Guru Gerai Nyamai yang membawa maksud Selamat Hari Kawai, semoga panjang umur dan sehat selalu. Itulah perkataan yang lazim didengari apabila tibanya musim perayaan Gawai Dayak. Hari Gawai Dayak merupakan perayaan yang disambut pada tanggal 1 Jun saban tahun oleh kaum Dayak di Sarawak, Malaysia. Perayaan ini disambut oleh suku Dayak di Sarawak yang terdiri daripada kumpulan etnik Dayak Laut iaitu Iban dan Dayak Darat iaitu Bidayuh serta orang Ulu seperti Kayan, Kenyah dan Kelabit. Gawai Dayak merupakan sambutan tahun baru bagi kaum Dayak setelah berakhirnya musim menuai padi dan bermakna akan bermulanya musim menanam padi yang baharu. Perayaan ini melambangkan tanda kesyukuran kepada Sang Pencipta atas rezeki dan hasil tuaian yang melimpah ruah. Dalam video ini, kami akan memperkenalkan kepada anda semua dengan perayaan Gawai Dayak yang disambut oleh kaum Iban dan kaum Bidayuh di Sarawak. Secara ringkasnya, persediaan menyambut Hari Gawai Dayak bermula pada awal bulan Mei dengan proses penapaian tuak iaitu penapaian nasi pulut yang dimasak dan dicampur dalam ragi sebelum disimpan dalam tempayan selama sebulan. Hasil tuak akan ditapis dan diminum yang melambangkan keberanian hati tanpa berbelah bahagi. Dalam bulan yang sama, pada pertengahan bulan, kuih tradisional seperti sarang semut, kuih sepit dan cuan akan dibuat oleh kaum wanita dengan menggunakan tepung beras. Perantau dari bandar akan pulang ke kampung bagi merayakan sambutan hari yang penuh bermakna ini untuk mengeratkan lagi tali silaturahim antara keluarga. Sambutan Hari Gawai Dayak peringkat negeri secara rasminya disambut pada 1 Jun 1965 setelah diisytiharkan untuk dirayakan secara besar-besaran sehingga ke hari ini. Pada akhir bulan Mei, sebelum menjelang Gawai, masyarakat Bidayuh dan Iban akan mengadakan aktiviti gotong royong untuk membaiki dan membersihkan rumah panjang atau kampung. Antara struktur rumah yang dibaiki adalah tangyu ataupun tonyu dalam bahasa Bidayuh seperti laluan pejalan kaki atau tempat menjemur padi. Bukan itu sahaja. Rumah tradisional kaum Bidayuh yang dikenali sebagai barok turut dibersihkan dan dihiaskan untuk dijadikan tempat upacara gawai. Tidak ketinggalan juga, masyarakat Iban membersihkan ruai, tanjuk dan halaman rumah dengan bantuan penduduk serumah panjang. Rumah panjang akan dihiasi dengan ranyai di tengah ruai untuk ditebang pada tengah malam hari Gawai. Dinding ruai dan tamuk turut dihiasi dengan puak kumbuk, sintong, terabai, tikai dan alat muzik tradisional, manakala di luar rumah didirikan teresang yang melambangkan bilangan lelaki di dalam satu bilik yang diperbuat daripada buluh dan dihiasi isang untuk upacara miring pada waktu senja Hari Gawai Dayak. Masyarakat Bidayuh juga menjalankan upacara adat Gawea Sowa untuk memuja semangat roh padi bagi meminta berkat mendapat tuaian yang lebih baik pada masa akan datang. Makanan tradisional Iban turut disediakan seperti manok panso ataupun lulun, penganan, kasam, sungkoi tukus, asip pulut lulun dan minuman seperti tuak serta lain-lain. Bagi masyarakat Bidayuh, makanan tradisi yang wajib disediakan adalah lemang, pogang, sukoi, siwok madang, oyuk madang, kawok,
dan lemang tibodo. Setelah selesai aktiviti tersebut, maka ahli keluarga akan berkumpul bersama-sama makan secara besar-besaran untuk menyambut Hari Gawai Dayak. Begitulah persiapan yang dilakukan oleh kaum Dayak Iban dan Bidayuh untuk menyambut Hari Gawai Dayak. Motak ki umur puluh podi paya, saman onu gawya nudu suak bangsa Dayak. Onu gawya atau gawya sowa, begitulah istilah hari gawai yang digunakan oleh suku kaum Bidayuh Bau. Terdapat 5 kumpulan etnik Bidayuh di daerah Bau dan 15 kumpulan sub-etnik Bidayuh Bukar Sadong yang terdapat di daerah-daerah sekitar kawasan Kuching yang menyambut Hari Gawai. Bagi masyarakat Bidayuh Bau, Hari Gawai disambut dengan berlangsungnya upacara adat yang dikenali sebagai adat Gawya Sowa di Bori Gawya atau rumah gawai, iaitu tempat berlangsungnya upacara adat. Upacara adat ini diadakan sebagai tujuan untuk menzahirkan ucapan terima kasih kepada roh semangat padi dan roh nenek moyang atas hasil tuaian yang melimpah serta bertujuan untuk memohon berkat bagi tuaian yang lebih baik lagi pada musim yang akan datang. Ritual upacara adat ini tidaklah dilakukan oleh sembarangan orang, namun dilakukan oleh ketua adat gawai yang dipanggil Pinguguah dan penolongnya Pinyigar atau Pingaduap untuk kaum lelaki, manakala untuk kaum perempuan dipanggil Dayung Bolih serta penolongnya Pinginang. Mereka akan memakai pakaian tradisional kaum Bidayuh. Persiapan yang akan mereka lakukan untuk upacara adat tersebut adalah seperti menyediakan pemberian persembahan iaitu ayam hidup yang dimasak, pogang, padi dan babi, bawar yang berukuran 170 cm tinggi dan 160 cm lebar juga akan dibina di tonjuk iaitu beranda rumah gawai. Ritual upacara adat gawai ini akan dimulai dengan upacara Motak Nilaga yang dilakukan pada siang hari 31 Mei atau sehari sebelum gawai di tepi sungai. Namun, sebelum itu, upacara akan dimulai dengan Dayung Bolih melantunkan nyanyian Ayun Bolih yang merupakan bacaan doa-doa, mantra dan cerita. Nyanyian tersebut menceritakan bagaimana komunikasi berlaku antara mereka dengan roh nenek moyang dalam upacara tersebut. Sesi ini merupakan proses bagi Dayung Bolih yang terlibat untuk menyeberang ke alam rohani. Untuk upacara Motak Nilaga, sebuah atap kecil yang disebut silangan yang mempunyai 2 tingkat akan didirikan menghadap hutan dan berada di tepi sungai. Pemberian berbentuk persembahan yang telah disediakan akan diletakkan di bahagian tingkat atas silangan, manakala sehelai kain putih dengan beras, tuak beras dan air dari sungai akan diletakkan di bahagian tingkat bawah silangan. Kemudian, Pinguguah diikuti oleh Dayung Bolih akan mengelilingi silangan dan memanggil roh nenek moyang dan roh semangat padi yang tinggal di hutan. Roh-roh tersebut dipanggil agar mengikuti sungai untuk sampai ke silangan dan tinggal di kain putih itu tadi. Setelah itu, Pinguguah akan mengikat kain putih itu tadi dan meletakkannya ke dalam bakul rotan yang disebut Jumuak Simungi. Dengan itu, roh-roh tersebut dipercayai berada di dalam kain putih itu tadi. Pinguguah kemudian membawa bakul ke tempat rumah gawai di mana bawal berada. Puji-pujian atau penyembahan akan diteruskan. Ketika Pinguguah dan Dayung Bolih mengelilingi bawal dengan memegang bakul itu tadi. Setelah berakhirnya penyembahan, bakul akan diletakkan di bawal. Mereka kemudiannya akan berehat sebelum meneruskan upacara seterusnya. Pada malam harinya pula, Dayung Bolih kembali menyanyikan Ayun Bolih namun dilakukan di ayun iaitu buayan di dalam rumah gawai di hadapan pemberian yang dipersembahkan.
Upacara diteruskan pada hari pertama gawai, iaitu pada 1 Jun dengan melakukan penyembelihan babi. Pada sebelah petang, upacara Niga Maan Iyang akan dilakukan, di mana para ketua adat dan dayung boleh duduk bersama dan menjamu selera bersama dengan roh nenek moyang dan roh semangat padi di dalam Jumbuk Simongi dengan membukanya. Setelah itu, sekitar jam 3.30 petang, mereka akan melakukan upacara ngidaan rasang yang berbentuk penyembahan di hadapan rasang, iaitu burung kenyalang untuk memohon perlindungan dan keberkatan bagi seluruh penduduk di kampung. Setelah selesai, rasang dibungkus dengan sehelai kain merah. Kali ini, lebih banyak pemberian persembahan akan diletakkan di kaki bawal dan penyembahan serta tarian mengelilingi bawal dan rasang akan dilakukan. Setelah upacara berikut, lewat tengah malam atau pagi 2 Jun, sebuah lagi persembahan diadakan. Kira-kira jam 3.30 pagi, kemuncak upacara mulai berlangsung yang disebut Nyiga Ngukuh. Pinguguh akan melaungkan dan membaca doa-doa serta mantra, manakala dayung boleh akan mengelilingi bawal sebanyak 16 kali dengan memegang pemberian persembahan yang digenali sebagai ajang. Setelah itu, Pinguguh akan menarik sehelai bendera seperti kain yang digantung pada bawal. Pada waktu ini, dayung boleh akan pingsan dan mengalami proses paruh sedar ketika berhubung dengan roh nenek moyang dan roh semangat padi. Pinginang kemudian akan berbisik doa-doa di telinga dayung boleh satu persatu dan cuba membangunkan mereka. Setelah ritual Nyiga Ngukuh, pemberian persembahan yang dibungkus dengan daun atau tawon manah akan dibuka dan diperlihatkan barang-barang yang dipercayai hadiah dari roh nenek moyang dan roh semangat padi yang hadir dalam upacara tersebut, seperti rambut dan biji padi. Akhir sekali, upacara biramak dilakukan dan orang ramai dijemput untuk bergabung bagi berkongsi kejayaan keseluruhan upacara gawai dengan menari-nari mengelilingi bawal. Bagi kaum Iban pula, sambutan Gawai Dayak bermula pada 31 Mei setiap tahun serta diiringi dengan paluan gong di setiap rumah panjang Iban. Seterusnya, upacara tradisi iaitu berdarak akan dilakukan bagi menunjukkan rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan. Upacara ini penting untuk menjaga, memuja dan menghormati kepercayaan warisan serta kewujudan kuasa-kuasa luar biasa dalam masyarakat Dayak. Hal ini kerana kuasa-kuasa luar biasa tersebut mempunyai peranan yang besar terhadap cara hidup masyarakat Dayak. Justru itu, upacara ini wajib dilakukan untuk menyelesaikan segala masalah yang dihadapi kerana kaum Dayak percaya bahawa melalui upacara ini kemarahan kuasa-kuasa luar biasa dapat dielakkan dengan aman. Lemambang merupakan individu yang penting dalam pelaksanaan upacara ini kerana tidak boleh melakukan sebarang kesilapan sebelum, semasa dan selepas ritual tersebut. Lemambang akan memanggil dewa, orang Panggau Libau dengan menggunakan seekor ayam dan akan disembelih. Darahnya akan disapu di telapak tangan menggunakan bulu ayam sebagai tanda menerima rezeki daripada petara. Upacara ini dilakukan juga untuk meminta keberkatan, rezeki, kesihatan dan umur yang panjang. Miring juga biasanya diadakan sebelum rombongan lelaki Iban turun berperang atau meneroka sesebuah kawasan yang baharu.
Terdapat beberapa tahap penggunaan piring dalam masyarakat Iban dan setiap tahap mempunyai makna serta tujuannya yang tersendiri. Piring terdiri daripada asik pulut hitam, nasi putih, insap apung, tembakau, penganan, tumpik, dan sebagainya. Piring tersebut perlu disiram dengan air tuak sebelum disimpan di dalam kelingkang. Air tuak pula merupakan minuman kepada orang Panggalibau, roh-roh nenek moyang dan dewa-dewa semasa mereka datang ke rumah ketika upacara miring dilakukan. Menurut cerita orang-orang tua-tua dahulu, tetamu perlu membuang air tuak dalam kuantiti yang kecil supaya pulanggana tahu bahawa ada upacara berdarak dilakukan. Setiap ritual yang diadakan dalam budaya masyarakat Iban adalah berbeza mengikut lokasi di Sarawak. Selepas itu, makan malam bersama-sama keluarga dan seluruh penghuni rumah panjang akan diadakan bagi mengeratkan silaturahim sesama sendiri. Selepas selesai makan malam, perayaan Gawai Daya akan bermula secara rasminya. Pelbagai acara-acara yang telah dipersetujui oleh ahli-ahli jawatan kuasa dilaksanakan satu demi satu. Contohnya, pertandingan ngajat, gendang pampat, gendang raya, ramban, pertandingan menyumpit dan permainan sukaneka. Tepat jam 12 malam, semua penghuni rumah panjang akan berkumpul bersama-sama bagi melakukan upacara penting iaitu upacara ngirup air pengayung. Semua penghuni rumah panjang wajib meminum air panjang umur supaya memperoleh kehidupan yang berkat, murah rezeki dan panjang umur. Kaum Iban juga akan memenggal buah kelapa tersebut sebagai simbolik kepada kepala musuh-musuh yang diperolehi oleh mereka suatu ketika dahulu. Pada hari Gawai juga, ketua keluarga dan tetamu akan dijemput untuk ngajat mengelilingi pohon ranyai dan seterusnya mencantas barangan yang disangkut pada pohon itu menggunakan parang. Ikatan yang ada pada ranyai juga akan dipotong usai tarian ngajat dilakukan. Ranyai biasanya ditebang oleh seseorang. Demikianlah perayaan Gawai Daya yang disambut oleh kaum Bidayuh dan Iban di Sarawak. Sekian sahaja daripada kami. Oha, oha, oha. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Geranyamai, Lantang Senang, Nguan Menua.